Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lihat muka surat yang kelima, amalan yang keempat, salawat al-ummi. Al-ummi maksudnya yang tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh membaca, tidak boleh menulis bukan bermakna jahil, bukan bermakna BODO, tidak. Orang, kitalah, saya ataupun siapa pun yang tak pandai bercakap Sepanyol, apakah bermakna orang itu jahil, tak pandai? Tidak semestinya, ya. Begitu jugalah. Lihatlah Tok Wan kita di kampung, Masya Allah. Mungkin di zaman Jepun dulu, zaman penjajahan dulu, tak sempat pun sekolah. Tapi kalau bercakap, ya Allah, mengalahkan orang masuk universiti. Itu maksudnya orang yang tak pandai membaca, tak pandai menulis, tak semestinya tidak pandai. Lebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pandai membaca dan menulis. Maksudnya tidak menulisnya begitu, tetapi bijaksananya luar biasa. Kepandaiannya mengalahkan orang-orang yang pandai di ketika itu dan sepanjang zaman. Naam. Ini juga nak menunjukkan kemuliaan Al-Quranul Karim itu bukan daripada Nabi, bukan tulisan Nabi, tetapi datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Bacalah salawat al-ummi 100 kali selepas solat subuh dan maghrib. Maksudnya selepas berwirid. Jangan lepas salam terus baca, jangan. Khatamkan dahulu wirid al-Qushashi ataupun al-awrad al-Qushashiyah ataupun al-awrad al-Madaniyah yang biasa kita baca tu, hafalkan dan khatamkan. Habis berdoa apa semua sekali, sementara menunggu ustaz untuk kuliah subuh ataupun kuliah maghrib. Kalau di rumah, terus mula kita baca salawat al-ummi ini. Bacaannya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, limpahkanlah salawat, maksudnya rahmat, ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-Mu dan Rasul-Mu, Nabi yang ummi, juga ke atas keluarganya dan para sahabatnya, dan berkatilah serta limpahkanlah salam ke atas mereka. Salawat ini sangat dicintai dan disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi tawaduk. Kan di sini disebut abdika, hamba-Mu. Nabi sangat tawaduk. Wa rasulika, pesuruh, sebab disuruh. An-Nabi, yang membawa berita-berita besar. Al-Ummi, yang tidak boleh membaca, tidak boleh menulis. Nabi suka salawat ini. Kenapa? Menunjukkan ketawadukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana itu kita beramal dengan salawat yang disukai oleh Nabi. Semoga Nabi suka. Masya Allah. Maka hadirin beramallah dengan salawat ini. Naam. Mari kita lihat bacaan yang kelima, pendinding daripada jin, iblis dan syaitan. Jin itu berasal daripada jan. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dan kami jadikan jin itu daripada api yang menyala. Jin ada dua kumpulan. Satu, jin Islam yang beriman. Satu lagi jin kafir yang tidak beriman. Jin yang tidak beriman ini, di sinilah nanti kategori iblis, kategori ifrit, kategori hantu, macam-macam lagi lah. Di bawah kategori tidak beriman. Tapi ada tak jin yang Islam? Ada jin yang Islam. Kita baca dalam surah jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih. Lalu kami beriman dengannya, bermakna ada jin yang Islam. Itu namanya jin Islam. Naam. Baik. Tapi kita berlindung daripada jin, iblis dan syaitan, semuanya tidak Islam. Bacalah 100 kali selepas solat subuh, sekali lagi selepas berwirid, selepas kita bersalam.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Baca 100 kali. InsyaAllah pahalanya sangat besar sekali, sebab bacaan-bacaan dalam ni kan ada tahlil, kan ada pujian, kan ada pengiktirafan Allah itu Maha Berkuasa. Saya teringat satu kisah yang saya baca di dalam kitab, seorang yang terlibat dalam pengubatan Islam di Mesir. Saya tidak ingat namanya sekarang. Syekh Syekh Wali, tak ingat nama saya sekarang, terkenal, Masya Allah. Beliau ini pernah mengubat seorang perempuan yang kerasukan syaitan. Berdialog, syaitan dalam badannya itu, jin dalam badannya itu, disuruh keluar tak mau. Akhirnya kata jin yang merasuknya itu, saya mau keluar dalam tubuh dia, tapi masuk ke tubuh kamu, baru saya keluar. Kata syekh ini tadi, ya silakan, yang penting kamu keluar. Ketika dia keluar, pesakit perempuan tadi pun sembuh. Dan ketika dia nak masuk ke dalam badan syekh ini tadi, tak dapat, dan terdengar suara jeritan, dan dia disappeared dan hilang begitu saja. Habis orang tanya dengan syekh ini, ya syekh, apa amalan tuan sampai sebegini, jin tak boleh penetrate kamu? Lalu kata syekh ini, macam yang lain juga, solat jangan ditinggalkan, tapi lepas subuh beliau baca yang kita bacakan sekarang ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 100 kali. Mudah-mudahan untuk jadi pendidik kita semua. Baik, mari kita lihat amalan yang ke-6, pelindung diri, keluarga dan harta. Bacalah sekali selepas solat subuh dan maghrib. Ini agak panjang. Saya baca tapi saya tidak baca terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman daima. Harastu nafsi wa ahli wa mali wa ma hadarani aw ghaba anni bil hayyil qayyum alladhi la yamut. Wa alja'tu dhahri fi hifdhi dhalika lil hayyil qayyum. Wa asbahtu wa amsaytu fi jiwarillahi alladhi la yuramu wa la yudamu wa la yustabah. وفي ذمته وضمانه الذي لا يغفر ضمان عبده واستمسكت بالعروة الوثقى ربي ورب كل شيء ورب السماوات والأرض لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا توكلت على الله واعتصمت بالله وفوضت أمري إلى الله نعم القادر الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ودوام ملكه ومداد كلماته لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Dibaca 7 kali. Baik. Mari kita lihat fadilat baca tadi itu. Dalam kitab Munyatul Musalli, kitab ni sangat terkenal di dunia Melayu, karangan Syekh Daud Al-Fattani, membicarakan khusus tentang solat. Syekh Daud Al-Fattani rahimahullahu ta'ala menyebutkan, dan demikian lagi setengah daripadanya kata Al-Arif Billah Sayyidi Imam As-Sanusi pada risalahnya yang bernama Mujarrabat, nafa'anallahu bi barakatihi
barang siapa membaca akan doa ini, doa yang kita baca tadi, pada setiap hari dan setiap malamnya, siang kita baca, malam pun baca juga, tiada mengena akan dia anak panah. Anak panah tak akan kena dia. Maksudnya selamat, dan pedang. Pedang pun tak boleh melukai dia. Serta tiada mencapai akan dia daripada seteru, iaitu musuh, sesuatu yang dibencinya, dan tiada mengena akan dia padah. InsyaAllah dia selamat daripada bencana. Dan tiada mati selama dia membaca akan dia. Alhamdulillah, orang baca ni tak mati. Maka jika dikehendaki Allah akan sampai takdirnya, nescaya dilupakan akan dia daripada membacanya. Maksudnya kalau dah takdir dia meninggal, dia akan lupa baca. Tapi selama dia baca, insya-Allah dia tak meninggal. Kalau dia meninggal, Allah akan lupakan dia. Bukan bermakna kalau dia lupa meninggal terus, bukan. Berapa ramai kita tak baca pun lupa, kata tak meninggal, cucu 16 lagi. Ni nak tunjuk. Bukan bermakna bila lupa dia kena meninggal, tak. Tapi bila takdirnya ajalnya dah sampai, dia akan lupa. Dia kisah dia lagu ni lah. Lebih kurang ketika seorang sahabat Nabi, dia habaq mai kepada sahabat yang lain. Dia kata, Nabi kata, siapa baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim, la yadurruhu syai'. Siapa baca yang tadi tu, tidak ada yang memudaratkannya sesuatu pun. Kawan sahabat yang meriwayatkan tadi, tangan dia belok lagu ni. Nah, tadi dia kata tak mudarat, la, tangan dia mudarat. Adalah seorang sahabat kata, anta abang mai pada kami lagu ni, tangan hang pun, tangan kamu pun cedera. Lagu mana? Tadi kata Nabi tak cedera. Lalu dia kata, ya, tetapi saya kena ni di ketika saya tak baca. Lagu tu, ketika saya tak baca, saya kena. Bukan bermakna tak baca aja kena, tak. Ditakdirkan, sebab takdir dalam ilmu Allah kan tidak akan berubah. Yang berubah dekat Lauhul Mahfuz, itu yang berubah. Tapi dalam ilmu Allah, wa indahu ilmul kitab, dan bagi Allah itu adalah ilmu kitab, maksudnya dalam ilmu Allah. Dalam ilmu Allah yang qadim, yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu hadis tertulis, yang itu boleh diubah, boleh berubah. Jadi kerana itu hadirin, usaha kita baca ini panjang sedikitlah, tak mengapa. Saya syorkan siapa-siapa yang belum khatam dan belum menghafaz, bacalah dulu di belakangnya saja, potong tu. Apa dia? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hak tu pun tak apa, ambil yang belakang tu. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Baca setiap solat 7 kali. Tapi paling kurang baca bila? Baca siang sekali, malam sekali. Kata ulama, untuk siang tu biarlah subuh, sebab dia paling awal siang. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku pukul 10, pukul 11. Untuk malam, bacalah maghrib, sebab dia paling awal malam. Kita tak tahu apa yang berlaku malam-malam tu. InsyaAllah hadirin, dihafalkan insyaAllah. Kalau kita dah bersungguh menghafalnya, akan hafal juga akhirnya. Hadirin, mari kita lihat amalan yang ke-7, solat sunat selepas Isya. Muka surat yang ke-10. Lazimkanlah solat sunat 4 rakaat selepas Isya, kerana pahalanya seperti mengerjakannya pada malam Lailatul Qadar. Masya-Allah. 1 rakaat yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar sama dengan 30,000 rakaat pada malam-malam selainnya. Kalau 4 rakaat, darab 4 lah 120,000. Ini kalau kita buat di luar daripada Ramadan. Kalau kita buat dalam Ramadan ni, bertambah-tambah lagi lah pahalanya. Baik, macam mana tu? Lepas kita solat Isya, kita sembahyang 4 rakaat. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, solid 4 rakaat ini tidak termasuk ba'diyah. Pendapat yang kedua mengatakan apa-apa sahaja solat 4 rakaat termasuk ba'diyah. Kita kan sekarang di bulan Ramadan ni kan, kan kita solat tarawih 20 rakaat.
baik, 8 rakaat baik. Adakah termasuk 4 rakaat ini kita guna pendapat yang kedua? Pendapat yang kedua, ulama mengatakan mana-mana solat 4 rakaat selepas isyak, yang penting selepas isyak, nak dikerjakan immediately lepas isyak ke, tengah malam ke, yang malam yang terakhir ke, tak kisah. Bermaksud solat solat tarawih kita pun termasuk juga 4 di awal tu termasuk dalam fadilat ini. Boleh ya, tetapi lebih bagus kita buat 4 rakaat dahulu baru kita solat tarawih. Tapi mungkin rasa ya Allah letih sangat, lepas isyak terus solat tarawih, 4 rakaat tarawih yang awal tu termasuk tak dalam fadilat ini? Kalau mengikut pendapat yang kedua di kalangan ulama, termasuk. Sebab dia umum, mana-mana 4 rakaat selepas solat isyak. Hadisnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 rakaat selepas solat isyak seperti mengerjakannya pada Lailatul Qadar. Masya-Allah. Arba'un ba'da al-isya ka'idlihinna fi Lailatul Qadar. 4 rakaat lepas solat isyak pahalanya sama dengan mengerjakannya pada malam Lailatul Qadar. Pahalanya berapa? 1 rakaat menyamai 30,000 rakaat di malam-malam yang lain. Bermakna Masya Allah dapatlah kita pahala 120,000 rakaat. Di mana dibuat tu? Di Kota Damansara. Di mana? Di Kelana Jaya. Di mana? Di Kubuk Panjang. Di mana? Di Pendang. Di Sungai Petani. Masya Allah. Jadi dapat pahalanya. Setiap malam kita dapat pahala. Ya Allah, kalau dalam Ramadan sekarang ni bertambah lagi pahalanya. Sebab Nabi pernah sebut, walaupun hadis ni dhaif, man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda fariidatan fima siwah, wa man adda fihi bi fariidatin kana kaman adda 70 fariidatan fima siwah. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Salmanul Farisi. Siapa yang mendekatkan dirinya kepada Allah di bulan Ramadan dengan amalan yang sunat, pahalanya seperti mengerjakan yang fardu. Kalau siapa yang mengerjakan yang fardu, pahalanya digandakan menjadi 70 fardu. Tuan-tuan yang solat tarawih 20 rakaat tu kan, itu 20 fardu tu. Masya Allah, luar biasa. Hadirin, ini kita buat dapat pahalanya di luar Ramadan. Dalam Ramadan tambah lagi. Katalah malam tu malam Lailatul Qadar, Allah tak boleh nak kata, bertambah-tambah lagi pahalanya. Ya Allah, azam, ya Allah, azam kita ya. Sejak selepas kita dengar apa yang Al-Faqir sebutkan ini, kita azam supaya jangan tinggal solat sunat 4 rakaat selepas isyak. Abadan, ever, jangan tinggal. Sekarang saya tunjukkan macam mana caranya. Orang yang lemah, orang yang malas macam saya ni selalu memilih yang ringan-ringan. Tak apalah, kita pilih yang ringan-ringan. Sebelum itu, kita selepas isyak, kita solat sunat ba'diyah isyak. Kita ambil pendapat yang kedua, itu pun termasuk di dalam fadilat ini. Cara yang pertama, nak sembahyang sunat selepas isyak, baca niat, usalli sunnatal isya'i rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Kerjalah kita 2 rakaat, salam. Sudah, barulah angkat lagi, kita nak cukupkan 4 ni. Usalli sunnatal isya' rak'ataini, tak payah sebut ba'diyatan lagi. Sebab yang tadi adalah muakkad. Jadi usalli sunnatal isya' rak'ataini lillahi ta'ala, sembahyang 2 rakaat, selesai, alhamdulillah, dapatlah kita pahala ini 120,000 ni. Ataupun sekaligus pun boleh 4 rakaat. Usalli sunnatal isya'i 4 raka'atin ba'diyatan lillahi ta'ala, kena sebut ba'diyatan. Sembahyang macam biasa. Boleh memilih sama ada nak tahiyat awal ataupun tidak. Tapi diingat, siapa yang memilih tahiyat awal, maka kalau dia nak baca surah, hendaklah membaca surah di 2 rakaat yang pertama sahaja.
Rakaat yang ketiga dan keempat tak perlu baca surah. Kenapa? Qiyas kepada sembahyang isyak, sembahyang zuhur dan sembahyang asar. Sembahyang isyak, zuhur dan asar, bukankah sembahyang itu 2 rakaat pertama sahaja dibaca surah, termasuk maghrib. Baik. Kalau tidak ada tahiyat awal, keempat-empat boleh baca surah. Terpulang pada tuan-tuan. Tak baca surah pun tak mengapa juga. Satu. Yang kedua, letih sangat berdiri, sembahyang duduk pun tak apa. Sembahyang duduk. Tapi orang yang sembahyang duduk, dia mampu berdiri, akan dipotong markahnya, dipotong pahalanya setengah. Salatul qa'idi nisfu ajri salatil qa'imi. Nabi mengatakan sembahyang orang yang duduk, walhal dia boleh berdiri, mendapat setengah pahala orang yang berdiri. Itu kalau dia boleh berdiri. Kalau dia memang sakit, dapatlah pahala full. Cuma diingatnya, sembahyang sunat boleh duduk walaupun sihat, tapi sembahyang wajib berdiri. Wajib berdiri. Kalau dia sakit, mampu tak dia berdiri dulu untuk rukun-rukun yang awal, takbiratul ihram, berdiri betul, kemudian niat membaca suratul Fatihah, wajib dia berdiri. Kalau tidak, boleh duduk. Boleh ya hadirin? Ya Allah, jangan tinggal. Whatever, jangan tinggal. Di mana pun kita berada. Kalau dah paling malas sangat-sangat, solatlah duduk dengan 4 rakaat. Dengan sekaligus 4 rakaat itu. InsyaAllah selepas hari raya ni kita akan keluarkan satu buku khas, iaitu anugerah Allah dalam solat rawatib, daripada rawatib subuh sampai ke isyak, dan kita tunjukkan cara-caranya, termasuk nanti kita letak di situ solat awabin. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan daurahkan juga, insyaAllah ya. Baik, mari kita lihat pada muka surat ke-11, amalan selepas solat fardu. Umum untuk solat fardu 5 waktu. Tadi khusus untuk solat subuh dan maghrib. Pertama sekali tahlil khusus. Apa dia tahlil? Tahlil itu la ilaha illallah. Tahlil lah tu. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah ataupun tahmid, alhamdulillah, atau alhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih, subhanallah. Takbir, Allahu akbar. Hauqalah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hauqalah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayalatain, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Itu namanya istilah. Ini namanya tahlil. Baik. Membaca bacaan ini sebanyak 3 atau 4 kali selepas solat fardu. Hadirin, lebih baik kita buat 4. Itu yang saya ingat ketika diijazahkan oleh As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki. Mana-mana tempat, mana-mana pengajian yang saya pernah sebut, baca 3 kali selepas solat, kita betulkan. Baca 4 kali. Sebab kami diijazahkan dan saya baru ingat betul-betul, beliau kata baca ini 4 kali selepas solat. Baik. Apa bacaannya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Pahala bacaan kita baca tu pada setiap kerdipan mata dan nafas, sebanyak mana luasnya ilmu Allah. Sekali membacanya menyamai 72,000 kali membaca tahlil la ilaha illallah. Kerana hitungan turun naik nafas manusia setiap hari adalah 24,000 kali. Manakala kerdipan mata sebanyak 48,000 kali. Campur dua tu 24,000 campur dengan 48,000 jadi berapa? 72,000 kali sekali baca.
Kita baca 4 kali darab 4, 72 darab dengan 4. Allah, pahalanya tu luar biasa. Ada orang kata, ya kau Ustaz, buat sedikit pahala tu dia berganda-ganda. Itu antara ciri-ciri hadis maudhu'. Kita katakan lagu ni, Allah Subhanahu Wa Taala kalau nak memberi, kalau nak membalas, lebih daripada tu lagi. Nah, yang penting kita beramal datang daripada orang-orang yang saleh, orang-orang yang fiqah, terpercaya. Kita amalkan. Nah, urusan pahala itu urusannya Allah. Jangan nanti kita menjadi menyesal bila dah meninggal nanti, sebab pahala nanti akan dibentukkan seolah-olah kita dapat lihat seperti cahaya, seperti ketulan emas. Nah, barulah kita nak menyesal, na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu kita ikut para alim ulama. Ini para alim ulama, walaupun bukan hadis Nabi, bukan ayat Al-Quran, tetapi amalan-amalan sebegini barangkali ilham Rabbani daripada Allah kepada ulama-ulama yang hati mereka itu bersih, lalu dibagi tahu pahalanya sekian-sekian. Nah, jadi itu yang kita beramal dengannya. Tuan-tuan, yakin beramal. As-Sayyid Al-Imam Alawi Ibn Abbas Al-Maliki rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan faedahnya sebegitu dengan sanadnya kepada Syekh Al-Qutub, iaitu Syekh Al-Qutub Abil Hasan Asyadzili. Ada yang baca Asyadzuli. Pahalanya sangat besar sekali. Baik, tuan-tuan yang di rumah ya, sama ada yang ikut live ataupun tidak, tuan-tuan ikut saya ya. Saya baca sekali, tuan-tuan ikut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kalau kita baca sekaligus, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hadirin, apa yang saya bacakan di sini dah boleh amal dah. Tuan-tuan yang ikut ni secara live ini ataupun secara rakaman nanti dah boleh amal dah. Tak perlu menunggu khatam kitab ni baru kita nak amal, tidak ya. Apa yang kita dah bacakan tadi ikut tuan-tuan. Rasa dapat tak boleh beramal dah, yakin beramal dah, dia mesti yakinlah ya. Tahu cara beramal, maka amalkanlah. Baik, insya-Allah esok hari kita akan sambung lagi pada muka surat 12 dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita sudah pindah kitab yang lain, iaitu kitab amalan orang soleh, untuk kita akan khatamkan sebelum hari raya nanti insya-Allah. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.